Selamat petang kepada semua yang hadir pada sidang Aba yang diadakan pada petang ni. Saya mohon maaf kerana saya baru selesai sidang Dewan dan bergerak ke sini paksa mengalami jam juga. Di sebelah kiri saya Puan Haslinah, pemangku pengarah luas. Sebelah kanan saya Adun kawasan Rawang, dan juga adun daripada Pelapon Kelang yang turut hadir, dan juga pengarah malam sekitar Selangor Puan Nur Aziah, dan daripada Air Selangor. Hari ini kita Selangor mengalami sekali lagi pencemaran berbau yang dikesan di Sungai Selangor. Pada jam 12.20, loji rawatan air Rantau Panjang terpaksa henti tugas kerana terkesan bacaan pencemaran berbau sebanyak 8 tun. Dan pada jam pukul 1 petang, loji rawatan air SSP 123 terpaksa dihenti tugas kerana juga terkesan pencemaran berbau sebanyak 4 tun. Sehingga kini jam 6 petang, LRA Rantau Panjang bacaan telah dikurangkan dari 8 ke 4 tun. Tapi di SSP 123 masih 4 tun. So loji rawatan air masih bertugas. Untuk maklumat semua, pencemaran berbau tersebut disyaki berpunca daripada discharge effluent dari loji rawatan kumpahan Indah Water Consortium di sini GPK 225 Taman Vilox Rawang. So akibat daripada pelepasan tanpa kebenaran ataupun illegal discharge ke rulang ataupun manhole berhampiran. So jarak loji IWK ke LRA Rantau Panjang ada anggaran sebanyak 12 km. So ada illegal discharge yang kita tak dapat kesan berada di manhole yang berhampiran kita syaki. Dalam usaha menangani isu bau di Sungai Selangor, pihak luar telah pun mengaktifkan operasi pengempaman air kolam, iaitu OPAK Besrai Jaya, sehingga 192 juta liter sehari, iaitu million liter per day, bagi tujuan meningkatkan faktor pencairan, iaitu dilution factor, dan pelepasan air empangan sungai tinggi sebanyak 500 juta liter sehari dan empangan Sungai Selangor sebanyak 300 juta liter sehari. So, serta menaikkan semua river gate di Baras Besari Jaya bagi tujuan flushing dan juga mencepatkan airan ke hilir sungai. So kita masih buat flushing supaya mencairkan bau ini ke Jerutun. So kita nampak ada penambahan baik di Rantau Panjang dari 8 ke 4, dan soon akan berlaku di SSP 123 di mana dijangka akan turun sehingga menjadi 210. So dijangka malam ni kita bacaan tun akan dikurangkan. Kita harap LRA akan bertugas semula selepas malam ni, di mana kita bertunggu lumus untuk mencairkan air yang tercemar ni. So itu saja. Kita memang merasa duka cita lah berlaku pencemaran yang berlaku di Selangor. Tapi kali ini berlainan sikit. Ini bukan kali pertama berlaku di IWK. Ini juga berlaku di IWK di Batang Kali dan juga di Bukit Makauta. Dan Bukit Makauta berlaku 2 kali kan? 2 kali. So 4 kali lah. So kita berharap IWK dan juga
kerajaan pusat membantu kita untuk mencari penyelesaian tentang masalah pembuangan sisa kimia ni ke Menho IWK. Kerana saya dimaklumi IWK tidak boleh memproses chemical. Dia hanya boleh proses kubahan daripada rumah-rumah. Kalau ada orang yang berniat untuk menuangkan chemical ni ke Menho, memang IWK tidak dapat menyelesaikan isu ni. Sebab itulah IWK Menho ni pelapun sejak dah seminggu tidak beroperasi kerana dicemari oleh chemical dan mereka tidak boleh proses dan nampak ada bau macam mango macam strawberry nangka bau nangka. So mereka IWK pun menjadi mangsa dan kita harap kerajaan pusat, kerana IWK di bawah pusat Kementerian Kewangan, kita harap kerajaan pusat dapat membantu kita untuk menyelesaikan isu di IWK ni. Kerana ini berlaku kali yang keempat. Sebelum tu berlaku di Sungai Gong kerana industri kilang. Ini berlaku kerana IWK. Dan kita di Syaki dulu, Syaki saja. Ada lepasan di Menho sana. Kita masih menyelesaikan dari mana bahan kimia ni. Dan kita Syaki ada orang yang tidak bertanggungjawab untuk membuangkan yang chemical ni ke Menho yang berdekatan. Selepas ni mengalir ke IWK. Itu saja. Ada pertanyaan? Kita jangkakan kalau pulih malam ni, kalau loji dijalankan selepas Jurutun, loji tak boleh proses kalau masih dalam bacaan Jurutun pun, kerana kita mengikut piawaian daripada KKM. So kalau loji raya turun ke Jurutun, kita akan memproses air segera dan start besok yang rumah yang berdekatan boleh dapat air. Kita ambil proses yang lama sikit. YB, pemantauan benda ni katakan seminggu telah tutup dan cecair ini fuel berwarna merah dibuang di main pool berhampiran. So siasatan secara terperinci di kawasan itu tertumpu di industri ini saja. Kita akan buat laporan polis. Sudah. Luas dengan air Selangor sudah buat laporan polis dan kita harap polis siasat perkara ini dengan segera kerana itu di luar bidang kuasa kita. So kita tak boleh masuk ke IWK untuk buat siasatan. So itu bukan IWK bukan di bidang kuasa negeri. So kita harap polis boleh masuk untuk buat siasatan segera. Pemantauan sebentar tadi ada juga yang syarikat-syarikat KIKS ini yang membuang bahan-bahan mereka ke pembentuk begitu saja. Adakah penguasaan yang akan lebih ketat ke kawasan ini? Ya, kita harap IWK boleh menguatkuasa untuk menjaga Menho mereka. Sebab ini merupakan harta mereka dan harap IWK bertanggungjawab untuk menjaga aset mereka. Kita harap Menho ni boleh ditutupkan selama-lamanya ataupun ada kunci, special kunci yang bukan semua orang boleh akses masuk. Kalau ikut sekarang dia punya Menho, siapa-siapa pun boleh ambil keluar. So kita harap mereka ada satu perancangan pada masa akan datang untuk kunci Menho mereka. So hanya mereka ada kunci, orang luar tak ada. Ya, sisa industri. Yes, betul. Boleh dikatakan ini sabotaj? Saya tak menafikan sebab ini berlaku kerana semasa kita buat pemantauan 24 jam pada pukul 2 pagi bacaan di sungai adalah Jirutun. Ini dilakukan oleh luas pada pukul 4 pagi air pakar
air pakar daripada air Selangor juga membuat testing juga Jiroton. Pada 7 pagi air Selangor buat test di Sungai Sembah. Kerani semua mengalir ke Sungai Sembah. Jiroton jugalah. So maknanya memang tak ada berlaku sebelum pukul 7. Dia berlaku di antara 7 hingga 10. 7 hingga 10. So ini juga berlaku kerana kerajaan negeri telah pun selepas meluluskan enactment luas pindaan di Dewan Negeri Selangor semalam, di mana kita telah pun menaikkan hukuman daripada sekarang 100,000 ke minimum 200,000 dan maksimum 1 juta, dan penjara tidak lebih dari 3 tahun. So dulu luas enactment di penjara di denda 100 atau penjara lebih 3 tahun. Sekarang dua sekali. Kalau siapa-siapa buat kesalahan, disebabkan kesalahan, ia akan bukan sahaja denda tapi juga dipenjarakan, dan juga akan denda untuk buat pembersihan. Kalau pembersihan tu berlaku 2 juta ringgit, syarikat itu perlu bayar 2 juta juga. So kita ada kuasa untuk mensita kilang mereka dan barang mereka, supaya mereka turut untuk bayar ganti rugi untuk pembersihan. OIB, ini berlaku di Loji. Kalau sebelum ni yang berlaku katakan dalam tempoh pagi, tapi kali ini mungkin pagi ke tengah hari dia berlaku. Jadi apabila rang undang-undang tu enactment tu dikuat kuasakan, tapi seolah-olah mereka ini masih bergil. Adakah kawasan-kawasan ini, kawasan-kawasan sensitif ini akan diletakkan CCTV bagi penguatkuasaan yang lebih elok? Kawasan ini terlalu luas, beratus anak-anak sungai. Kita harap di mana pusat juga, di mana saya difahamkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan dipindah juga dengan denda dan juga penjara yang lebih ketat. So kita harap sangat pusat dalam sidang parlimen akan datang untuk buat juga supaya untuk boleh menakutkan orang. Dan kita harap, kita terima kasih kepada polis, di mana sebelum tu polis telah pun menangkap beberapa suspek untuk kes yang lain dan didakwa di bawah Akta Keseksaan, Kanun Keseksaan 430, Section 430 Akta Kanun Keseksaan, di mana kalau disabit kesalahan akan dipenjara minimum 5 tahun dan maksimum 30 tahun. Ini yang kita tahu, kita mahu supaya satu di mana satu undang-undang yang lebih ketat untuk dikenakan kepada mereka yang buat salah. Lepas ni pemantauan di kawasan mungkin lebih ketat. Ya memang, semua kita akan membuat pantauan. Actually kita buat pemantauan 24 jam di sungai, luas, air Selangor, JAS, semua yang terlibat. Kita bertemu-lumus, kita tak pernah rehat, tapi ada juga orang yang tidak bertanggungjawab buat perkara ini, berulang lagi. Mereka sudah cari tempat lain, tak ada tempat, cari IWK pula. So saya juga memang tidak puas hatilah, memang kesal tentang tindakan orang tidak bertanggungjawab ini. So saya harap polis boleh buat siasatan segera untuk menangkap mereka yang melakukan kesalahan ini, supaya mendakwa mereka ke mahkamah. Apabila ada usaha untuk menghentikan aktiviti industri di sini, manakala disyaki menyebabkan pencemaran, boleh hentikan sekejap? Tak boleh lah. Industri ni semua ada berlesen. So ada orang banyak yang salah tanggungjawab, tak salah faham. Bukan hanya industri haram yang melakukan. Yang kebanyakan ni kita tangkap ni industri yang berlesen. Sebab itulah saya harap penguatkuasa akan lebih ketat jalankan pemantauan. Saya rasa Jabatan Alam Sekitar bertemu-lumus buat pemantauan, buat spot check setiap hari. Bukan tak ada buat setiap hari, tapi juga ada yang buat. Kita tak boleh tunggu di sana 24 jam, tunggu dia buat kesalahan, tidak. So itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Yang kilang yang dirikan ni wujud berpuluh tahun dah. Zaman dulu lah,
So kita tak boleh kata tutup. Kita akan kena sue ni. So kalau mereka ikut SOP, ikut peraturan yang ditetapkan oleh JAS, saya tak ada masalah. Apa salahnya kita bagi dia untuk jalankan operasi. Tadi Babi ada sebut 7 hari tidak berfungsi kat sini. Adakah pihak IWK ada makna pada kajian negeri kemungkinan akan jadi pencemaran? Kita tidak dapat makluman ini. Tapi saya baru dapat daripada penduduk di sini kata kemungkinan ada kebocoran berlaku di bawah tanah. So ni syaki saja. So kita akan siasat tengok macam mana. Kebocoran macam mana tuan? Kebocoran kemungkinan daripada tanah. So pipe juga. So mengalir ke tanah dan mengalir ke longkang. Akan menggunakan pencemaran yang sama lah, bor solvent ke apa macam tu. Saya berlaku di sini lah. Mereka kata mereka mendakwa lah ada kebocoran berlaku di plant IWK ini. Oh, okey. Maknanya selain benda tu ada tak pembuangan terus ke longkang? Apa tu? Pembuangan sisa kimia terus ke longkang? Memang ada. Mana? Memang ada. Melalui main hole. Main hole dan mengalir ke sini. Setakat ni bacaan terakhir berapa tu? Setakat pukul 6 loji rawatan airan terpanjang 4 tun dan SSP 1, 2, 3 4 tun. So kita kalau sebab rantai panjang di atas SSP 1, 2, 3. Kalau kita dapat cairkan di rantai panjang 4 tun, so di SSP akan cair juga sekitar 1 atau 2 tun. So Dijangka untuk kosongkan tu malam ni tak sempat lawan dia. dia dengan 5 jam. 5 jam daripada rantai panjang mengalir ke SSP 1, 2, 3. Daripada arena halus tu dapat arena 5 jam. So kita memang jangka malam ni bacaan akan turun ke 1 tun dan seterusnya ke 0 tun lah. Jangka besok lah. Malam ni juga. Malam ni juga. Okay. Babi nak tanya task force tu macam mana? Berapa cepat boleh ditubuhkan? Apa task force? Kan sebelum ni MB dia sebut nak tambah kaki tangan supaya Ini memang terlalu lulus dalam rancangan kita. Sekarang luas tengah telah pun rekrut lebih ramai pekerja dan akan lagi rekrut lagi bertambah pekerja dengan shift 24 jam kerjasama dengan Air Selangor untuk pemantauan 24 jam lah. Kita memang tidak berehat. Sentiasa setiap jam membuat pemantauan di setiap lembangan sungai, terutama Sungai Selangor dan Sungai Langan. penggunaan drone bila start? Drone tu jangkakan akan start next week lah. Next week sebab kita masih berunding dengan supplier lah, tentang cost tu, dan kita tengah training juga. So harap next week akan dijalankan. Okay, ada lagi? Kalau tidak, So Wabi, dijangka pemulihan bekalan air tu malam ni ke besok pagi? besok pagi lah. Besok pagi. Dia akan berperingkat-peringkat. Kalau kata kita telah pun start tu, dia ambil lebih kurang 10 jam untuk sampai ke destinasi yang pertama. So besok start akan dapat air lah. Kalau kita selesai isu ni lah malam ni. Okay, terima kasih.